Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala diizinkan oleh Allah untuk terus mempelajari ilmu akidah daripada kitab Al-Misbahul Munir fil Ma'rifatillah Al-Qadir. Ke surat berapa Ramai yang tak biasa mari tu, jadi payah. Surat 93. Dia biasa dah penceramah lebih tahu sebenarnya. Penceramah tu tahu lagi. Padahal sebulan sama sebulan kita tak jumpa. Muka surat 93. Masih dalam membicarakan berkaitan dengan faedah ini suatu kegunaan berkenaan dengan pertama, iaitu kalimah la ilaha illallah. Itu yang kita bahas yang pertama. Dan yang kedua, pesanan daripada penulis, dan janganlah seseorang itu tertipu dengan bawakan dan pengaruh yang sesat yang terbit daripada yang jahil dengan agama dan jahil dengan akidah agama, yang mengajak orang-orang awam kepada berzikir tahlil dan menerima tarikat-tarikat dengan bermacam-macam tarikat dengan sangkaan mereka itu suatu kewajipan yang lebih tinggi daripada segala kewajipan yang diperwajib akan dia oleh Allah dan Rasul. Yang tu yang kita bahas pada bulan lepas, iaitu pesanan dan faedah yang dinyatakan oleh penulis. Bukan tak boleh berzikir tahlil, bukan tak boleh mengambil tarikat, bukan. Cuma yang di sini adalah yang dipesan dan diberikan peringatan oleh Syekh, iaitu berkaitan dengan orang yang ambil tarikat yang salah sehingga membawa kepada kesesatan. Antara yang salah seperti yang disebut di sini adalah orang yang mengambil tarikat tapi bercampur gaul lelaki dan perempuan dengan tidak ada batasan. Demikian juga ada orang yang ambil tarikat tapi tidak belajar ilmu agama, memandang hukum syariat ni benda tak penting. Jadi ada beberapa keadaan begitu. Dia syariat dengan tarikat dia selagi, dia tak boleh diasingkan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu syariat tak belajar ilmu tasawuf, maka dia jadi fasik. Belajar ilmu syariat tapi tak belajar tasawuf. Hebat sangat ilmu syariat sampai boleh mempermainkan syariat tu sendiri. Macam mana? Dia tahu pasal hukum zakat contohnya. Zakat cukup nisab, cukup bilangan harta, tapi kalau tidak cukup tahun, maka tak wajib bayar lagi. Jadi harta dia dah cukup, cuma tak cukup tahun. Bila nak cukup tahun, dia pindah harta tu kepada keluarga dia, dia pindah kepada penama lain. Maka secara hukum memanglah bila dia dah pindah pada orang lain, maka dia tidak lagi perlu bayar zakat. Maka perbuatan ini mempermainkan hukum.
Ada ilmu fiqh hebat, tapi tasawuf tak ada, maka masih lagi fasik. Kerana tidak ada rasa dalam hatinya bersalah dengan menidakkan hukum syarak. Kemudian kata Imam Malik, sesiapa yang belajar ilmu tasawuf tak belajar ilmu fiqh, maka jadi zindik. Yang jadi zindik ni yang ni lah. Contoh-contoh yang dibawa oleh pengarang kita ni, iaitu orang yang mengaji tasawuf, hebat tasawufnya, tapi menidakkan hukum solat, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Solat cukup dengan niat. Solat ni kan maksudnya doa, jadi tak payahlah gerak-gerak, kita doa sahajalah. Yang solat rukuk sujud tu untuk orang awam. Kita solat hebat ni, orang yang tarikat ni, orang yang darjat hebat ni, tak payah buat begitu. Cukup angkat tangan doa, cukup dengan hati ingat pada Allah. Maka itu ajaran yang sesat. Orang yang mengaji tasawuf tapi tak ada ilmu fiqh, tak memberatkan ilmu fiqh, maka orang ni akan menyebabkan dia jadi zindik. Itu kita bahas pada bulan lepas. Dan ada pula yang menerima tarikat dan bertahlil sekuat-kuatnya sehingga nampak Tuhan di dalam dunia ini dan membesarkan akan guru lebih daripada membesarkan akan Tuhan. Jadi ada juga orang yang mengaji ilmu berkaitan dengan tasawuf, mengambil tarikat, melakukan tahlil dengan banyak, sehingga dia mendakwa bahawa dia nampak Allah. Allah Ta'ala tak boleh dilihat di dunia. Kerana dalil yang sahih, mutawatir, jelas bahawa kita hanya boleh melihat Allah Ta'ala di syurga. Wujuh yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu Al-Quran. Wajah orang yang berada dalam syurga ni berseri-seri melihat kepada Tuhan. Hadis kata, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu. Bila tu? Akan tu di syurga. Jadi apabila kita melihat kepada dalil melihat Allah itu berlaku di syurga, tiba-tiba orang tarikat dia kata, aku banyak sangat zikir sampai aku nampak Allah datang kepada aku. Kalau begitu, orang ini sebenarnya sesat, bercanggah dengan dalil Al-Quran dan hadis. Maka sebab itu kena hati-hati. Kata penulis, maka adalah semuanya itu murtad, jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Murtad tu, murtad. Pasal apa? Bersalahan dengan Al-Quran dan hadis, bersalahan dengan hukum syarak, bersalahan dengan apa yang telah menjadi ijma' ulama'. Jadi hukumnya jadi murtad, jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Sebab ijma' ulama' mengatakan bahawa lihat Allah Ta'ala berlaku di akhirat, tiba-tiba dia mendakwa perkara yang sebaliknya. Itu jadi salah. Oleh itu, wahai saudaraku yang bertuhan kepada Allah Ta'ala dan berhulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menjauhi daripada tarikan dan pengaruh mereka itu yang sesat, dan hendaklah pula kamu mengetahui bahawa berzikir dan bertahlil itu satu perkara yang sunat yang dikerjakan dia oleh ulama-ulama yang soleh selepas daripada mereka itu melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka itu. Sunat sahaja zikir ni. Jangan besarkan zikir tu sangat sampai menafikan rukun Islam. Jangan membesarkan zikir tu sangat sampai menidakkan solat. Itu yang berlaku pada ajaran-ajaran sesat. Menutup aurat wajib, tapi bila masuk tarekat, aku banyak dah zikir, tak apa, tak tutup aurat sempurna. Itu dia panggil bersalahan dengan tuntutan Allah. Tuntutan Allah ni dia ada tarik, dia ada martabat dia, kedudukannya. Wajib diutamakan, sunat itu dikemudiankan.
Bahkan salah orang yang melaksanakan perkara sunat yang banyak dengan meninggalkan perkara wajib. Menuntut ilmu tu wajib. Tiba-tiba orang tengah ceramah, dia baca Quran. Jadi apa berjadi? Baca Quran sunat, menuntut ilmu wajib. Tak dengar majlis menuntut ilmu, tinggal, tak dengar. Pasal apa? Sibuk dengan Al-Quran. Maka berdosa dan haram. Yang boleh adalah orang yang memang dia tu dah mahir dah. Ustaz tanya apa maksudnya daw, dia boleh jelas. Daw ada pembahagian dia, ada dua pembahagian dia. Boleh jelas. Daw dengan dua martabat ataupun daw dengan lebih daripada dua martabat. Boleh jelas itu. Apa makna kam? Kam ni ada berapa? 6 ke 5 sebenarnya? Dia boleh jelas. Ada ulama kata ada 6 pasal apa? Ada ulama kata ada 5. Orang begini masa ustaz mengajar, dia boleh baca Quran, dia boleh tidur, dia boleh buat apa yang dia nak. Sebab apa? Dia dah mahir. Dah terlepas dah ilmu fardu ain atas dia, dah habis. Maka kalau dia nak buat perkara sunat ketika itu tak ada masalah. Sebabnya bila dia dah lepas perkara wajib, maka menuntut ilmu tu jadi sunat pula. Yang fardu ain dah settle, maka yang menuntut ilmu tu jadi sunat. Maka dia boleh pilih sunat baca Al-Quran ke, sunat zikir ke, sunat menuntut ilmu. Cuma dari sudut adab lah pula berbeza. Itu perbezaan lain. Cuma kita cerita hukum. Samalah dengan anak-anak. Bulan Ramadan, duk kejar nak khatam Al-Quran. Duk dalam bilik, kunci bilik, duk baca Quran. Mak panggil nak suruh tolong beli barang, nak suruh tolong angkat kain, nak suruh tolong tu, tak boleh. Padahal kewajipan anak tu taat kepada ibu bapa. Itu kewajipan, tapi tak jadi taat sebab sibuk nak khatamkan Al-Quran. Maka dia baca Al-Quran tak dapat pahala, tak taat pada ibu bapa, berdosa, maka tidak ada apa-apa yang dia dapat. Dosa adalah. Ini kita kena bagi tahu, bagi jelas. Sebab itu kata di sini hukumnya sunat. Janganlah kita buat sehingga meninggalkan kewajipan. Dan tarekat yang muktabar, mereka menyusun aurat ataupun menyusun rentetan zikir itu mengikut apa yang sesuai dengan para ulama-ulama muktabar. Mereka akan bawa dalil zikir-zikir yang maksur, datang daripada Al-Quran dan hadis dulu. Kemudian mereka akan bawa zikir-zikir yang dianjurkan. Kemudian barulah zikir-zikir yang ulama-ulama susun. Begitu turutan dia. Yang Nabi ajar dulu, barulah kemudian tu yang disusun oleh para ulama. Jangan kita ambil lompat pergi kepada meninggalkan perkara-perkara yang menjadi kewajipan dan keutamaan. Jadi kerana mereka itu, kerana apa? Bertahlil, berwirid, berzikir apa semua tu perkara sunat yang dikerjakan oleh ulama-ulama yang soleh. Selepas daripada mereka itu ulama melaksanakan kewajipan mereka itu ulama yang soleh, kerana mereka itu takut merugi akan masa bagi mereka itu sendiri. Rugilah. Meninggal kita ni masa sikit lah, tapi tinggal perkara wajib, buat perkara sunat, rugi. Rugi. Kalau begitu, kita yang kurang serba-serbi ini hendaklah mendahului perkara yang wajib daripada belajar akidah dan mengejar segala suruhan seperti sembahyang, puasa dan umpamanya. Kemudian jelak dan celah ratik juga. Di samping itu mengerjakan yang sunat-sunat supaya tidak terlalu rugi dan supaya membiasakan diri pada mengerjakan segala yang disuruh dan supaya tidak puas dan jemu. Jadi kena buat dulu yang wajib tu. Dalam banyak-banyak yang wajib, yang paling utama adalah perkara yang menjadi rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji tu.
Dan lepas daripada tu yang utama adalah perkara yang berkaitan dengan perkara rukun Islam tu. Solat wajib, tapi yang berkait dengan solat adalah taharah. Yang berkait dengan taharah adalah wudu, istinja, membersihkan hadas dan mengangkat hadas kecil, hadas besar, cara menyuci najis, mengenal air mutlak dan sebagainya. Maka wajib juga belajar pasal darah-darah bagi wanita dan lelaki. Darah haid, nifas, istihadah, darah fasik dia kena. Sebab apa jadi wajib juga? Sebabnya nak bagi sempurna perkara yang fardu, maka kena sempurna perkara yang menyempurnakan perkara fardu. Solat tu fardu, maka yang mengiringi kefarduan solat adalah taharah. Termasuk di situ adalah darah haid dan nifas dan sebagainya. Maka isteri, anak-anak perempuan wajib belajar, dan suami dan bapa juga wajib belajar, kerana nak bagi bimbingan. Nanti anak tanya tak tahu nak jawab. Anak tanya tak tahu nak jawab. Ayah, saya ni tak boleh semayang sejak 16 hari dah. 16 hari dah. Jadi adakah darah hak duk tubik sekarang ni darah haid ke darah fasik? Tak boleh jawab. Jadi tak boleh jawab tu maknanya tak kemah lagi ilmu fardu ain tu. Jadi kalau tak kemah lagi ilmu fardu ain, masa kuliah tak boleh baca Quran. Sebabnya tak settle lagi tu. Jadi sebab itu bila kita kata biarlah kita ini sempurnakan yang wajib, lepas sempurnakan yang wajib, barulah kita hiasikan diri kita ni dengan amalan-amalan sunat. Maka amalan sunat ni terpulanglah. Nak baca Quran ke, nak zikir ke, nak selawat ke. Jangan kita kata, kalau nak buat amalan, buat yang afdal. Kalau buat yang afdal, tak ada amalan. Ada orang kata zikir ni biarlah kita zikir yang Nabi ajar, lebih afdal. Kalau zikir yang Nabi ajar lebih afdal, maka kita pun nak zikirlah yang Nabi ajar. Tiba-tiba kita tengok, baca Al-Quran lagi afdal daripada zikir. Dah kalau gitu kita nak baca Quran, bila kita tengok balik, daripada baca Al-Quran, solat sunat lebih afdal daripada baca Al-Quran. Tak ada ibadah kalau gitu. Nak tengok yang mana afdal. Sebab tu dia kata di sini, buat perkara, mengerjakan segala yang disuruh dan supaya tidak puas dan jemu. Bolehlah kita nak buat perkara-perkara sunat yang mana pun, asalkan tak puas dan jemu. Dalam keadaan tertentu kita nak baca Quran, pada masa yang lain kita nak selawat, terpulang, tak ada masalah. Cuma tarekat ni dia ada susunan dia, zikir-zikir susunan dia, dan sebaiknya kita habiskan setiap bacaan tersebut pada setiap hari. Kalau tak ambil tarekat, maka kita zikir juga, tapi ikut masa kita lah, ikut kita teringat ke tidak. Tapi kalau kita ada tarekat ni, dia akan jadi terikat. Terikat lah. Sebab apa? Dah ada susunan yang perlu kita habiskan. Maka disebabkan itu, bolehlah tak nak bertarekat, tapi jangan ambil tarekat yang sesat. Sebab itu kita tengok apa yang diterangkan oleh penulis kita ni. Dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Maka Allah Ta'ala pun jemu memberi balasan kepada kamu. Kita duduk sungguh sangatlah sekali jadi bosan. Jangan. Sabda Nabi SAW, Inna Allaha la yamillu walakin tamullu. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu pada memberi pahala, dan tetapi kamu terlebih dahulu jemu pada mengerjakannya. Allah Ta'ala nak bagi banyak-banyak, semua nak bagi, tapi kita yang jemu sebenarnya. Jadi rugilah kepada diri kita ni. Sedangkan umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang.
Umat Nabi Muhammad ni sekadar umur 60-70. Lebih pada tu dia panggil bonus tu. Bonus tu. Maka sepatutnya dalam bonus yang dapat tu, maka kita kena lebih berhati-hati dalam kehidupan dunia kita supaya tidak banyak melakukan dosa. Kalau begitu, janganlah kamu mendahului yang sunat-sunat daripada yang wajib, kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui dan tidak mengerjakan dia. Dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak. Aku sebut akan dia setengah-setengah di dalam huraian yang akan datang ini. Maka berkata aku, huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar yang mengkhabar ia dengan dia, mengkhabarkan ia Nabi Muhammad dengan dia khabar daripada perkara-perkara yang ghaib dan sebagainya itu. Semuanya wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta i'tiqad dan mengaku di dalam hatinya dengan sungguh sekalian itu. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf beriman dan mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf tadi itu, dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam dengan jalan ijma'. Nabi dan rasul ni banyak. Ada ulama kata rasul ni ada 313. Nabi hak tak jadi rasul beratus ribu. Maknanya setiap zaman, setiap kota, setiap masa adanya Nabi. Dalam setiap generasi akan dilantik Rasul. Dan Rasul yang pertama Nabi Adam, Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, cukup kita kata Nabi dan Rasul ni banyak. Itu dia panggil jalan ijma'. Tahu dan yakin bahawa Nabi dan Rasul ni Allah Ta'ala utuskan banyak. Adapun 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka iaitu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsil. Ada 25. 25 ni ada nama dalam Al-Quran. Ada nama Allah Ta'ala sebut Nabi yang bukan Rasul, tapi tak sebut nama. Cuma dalam kitab-kitab tafsir dia akan sebutlah siapakah Nabi yang dimaksudkan di situ. Tapi yang Allah Ta'ala jelas sebut nama dalam Al-Quran, dan itu merujuk kepada Rasul, maka itulah Rasul yang wajib kita imani. Ada 5. Dan kena tahu satu-satu. Orang Kelantan kata kena tahu sosok, sebutir-sebutir kena tahu. Pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ismail. Nabi Ibrahim ada 2 anak. Ishak seorang, Ismail seorang. Ismail keturunan Arab, Ishak ni lah last sekali jadi keturunan Bani Israel. Bani keturunan Israel tu nama orang. Dan nama Israel tu dikatakan adalah gelaran kepada Nabi Ishak. Gelaran kepada Nabi Ishak. Maka bila kata Bani Israel, maka ia adalah keturunan Ishak. Jadi ada 2 pecah situ daripada Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil sebagai bapa Nabi. Bapa bagi Nabi-Nabi. Kalau Nabi Adam dia panggil bapa kepada manusia. Adam tu Abu Nas, bapa manusia. Tapi kalau Nabi Ibrahim bapa pada Nabi. Sebab apa? Sepah daripada Nabi Ibrahim tu yang ke-6 Sepah pada yang ke-6 tu kebanyakannya adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi Ismail
turun Nabi Muhammad. Lepas pada Nabi Ismail tak ada. Lepas pada Nabi Ismail, di tanah Arab dia tak ada dah Rasul yang diutuskan kepada orang Arab. Sebab itu orang Arab jahiliah, dia ada orang yang agak beragama. Jahiliah tu, tapi dia ada orang yang agak beragama, tetapi dia mengamalkan apa yang masih tinggal daripada ajaran Nabi Ibrahim. Dia panggil agama Hanif. Jadi adalah beberapa yang masih tinggal daripada ajaran Nabi Ibrahim ni, masih tinggal. Tapi sebahagian besar telah dicamari dengan amalan-amalan yang sesat. Contohnya tawaf masih ada. Tawaf tu masih ada, tapi tawaf pada zaman jahiliah tu dia jadi karut sikit lah, dengan tak menutup aurat, dengan tarian, dengan tawaf sambil minum arak. Jadi kotor begitu. Maka sebab itu pada zaman jahiliah, orang yang agak nampak bagus sikit lah, orang yang nampak bagus sikit tu orang-orang ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi dan Nasrani. Sebab itu orang-orang di Madinah, dia selalu dengar orang-orang ahli kitab ni cerita pasal Nabi Rasul yang terakhir akan keluar. Dia dengar daripada mana? Ahli kitab. Orang Yahudi duk cerita. Sebab ada dalam kitab mereka menceritakan berkenaan dengan Rasul yang terakhir akan keluar. Jadi dia dah biasa dah dengar. Dah biasa dah dengar. Maka oleh kerana dah biasa, tiba-tiba dia ada dengar ada seorang mengaku Rasul di Mekah. Yang tu mereka pakat-pakat pergi ke Mekah pada musim haji, cari siapa yang mengaku Rasul. Bila mereka jumpa, maka mereka buat perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Aqabah pertama. Situlah yang menyebabkan asas permulaan awal-awal lagi boleh Nabi itu berhijrah ke Madinah. Pasal apa? Orang Madinah tahu akan keluar Rasul yang terakhir. Orang Mekah pasal apa dia duduk tentang Nabi? Sebab Arab jahiliah. Sebab dia Arab jahiliah, dia tak ada pegangan. Dia tak ada panduan. Tapi ahli kitab ni, walaupun agama mereka dah agak sedikit seleweng, sikit lah seleweng berbanding sekarang. Sekarang memang ajaran palsu terus. Masa tu boleh diambil kira lagi. Sebab apa? Sebabnya zaman tu sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Maknanya ahli kitab bila nak makan binatang ternakan, lembu, kambing, unta, ayam ni, mereka masih lagi mengamalkan sembelih. Dan sembelih mereka juga dengan nama Allah. Maka sembelihan orang ahli kitab ni boleh dimakan. Zaman tu, sekarang mereka tak sembelih, mereka tembak. Tembak kat kepala ataupun kena karun ke apa ke macam-macam lah. Maka sebab itu dia dah jauh beza. Jadi sebab di Mekah khabar-khabar daripada ahli kitab ni tak sampai. Adalah sikit seorang tapi tak ramai. Tapi bezanya di Madinah ni dia ada pecahan 3 komposisi penduduk. 3. Kalau kita kata Malaysia sekarang, Melayu, India, Cina, gitulah lebih kurang. Walaupun tidak mewakili 1/3 jumlah. Tapi bila kita sebut Malaysia, kita akan sebut Melayu, India, Cina. Tapi kalau kita sebut Madinah, dia ada Aus, Khazraj, Israel, Bani Israel. Jadi Yahudi lah. Jadi sebab itu mereka hidup dengan Yahudi dan mereka dengar khabar-khabar daripada Yahudi. Sebab itu mereka datang cari Rasul terakhir. Masalah Yahudi ni, dia tahu Rasul yang terakhir tu Nabi Muhammad. Memang jelas dia tahu. Dah kalau dia tak tahu, macam mana orang-orang yang awal buat perjanjian Aqabah tu boleh tahu Nabi Muhammad tu Rasul terakhir? Sebab ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Itulah yang orang menyebabkan orang Yahudi ni digelar sebagai
maghdubi alaihim. Kita kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka, orang soleh, para nabi, rasul dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, Yahudi, Nasrani. Pasal dia ni tahu Rasul terakhir itu Nabi Muhammad, tapi dia tak nak, sebab bukan daripada keturunan mereka. Maka Allah Ta'ala murka, benci pada orang. Waladhdallin, itu golongan berhala. Golongan yang menyembah berhala memang dia tak ada kitab, tak ada petunjuk. Masalah Nasrani yang Yahudi ni, dia tahu ada dalam kitab mereka. Mereka yang khabarkan kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Tapi bila sampai Nabi ke Madinah, dia tak nak beriman. Sampai Nabi ke Madinah, dia tak nak beriman. Bahkan beberapa tahun kemudian dia menentang Nabi SAW. Ini perangai Yahudi. Jadi sebab itu asasnya dua keturunan yang keluar daripada Nabi Ibrahim, daripada Ishak itu Bani Israel, kemudian daripada Ismail itu Nabi Muhammad SAW, ataupun keturunan Arab, ataupun Bani Hashim, Bani Abu Talib dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ayah kepada Nabi Yusuf, keturunan Ishak tu. Kemudian Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud. Bani Israel itu dia ada tempat pada zaman dia ditindah. Pada zaman Nabi Harun, Nabi Musa tu Bani Israel ditindah. Tapi bila sampai pada zaman Nabi Daud, Bani Israel dapat pemerintahan. Sampai zaman Nabi Sulaiman, Bani Israel itu dapat kerajaan yang besar. Tu masa kesenangan. Tapi kesenangan takkan dapat kalaulah Nabi Musa tak keluarkan orang Israel daripada cengkaman Fir'aun, dia takkan dapat keselesaan seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Tapi nak boleh keluar tu pun dah banyak alasan dah. Padahal banyak dah panduan ni, tapi nak boleh keluar tu banyak alasan. Banyak dah alasan. Itu kita cerita balik dah sirah. Kemudian Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Sebab itu kalau orang Israel dia banyak, setiap zaman tu ada Rasul dan Nabi. Kalau kira zaman Nabi Musa, ada dua Rasul, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan yang bukan membimbing umat adalah Nabi Khidir, ada pada zaman Nabi Musa. Kemudian lepas pada Nabi Musa nak meninggal dunia, Nabi Musa lantik seorang pemimpin kepada Bani Israel. Kalau tak silap saya, nama Nabi Yusha. Nabi Yusha yang bimbing umat Bani Israel nak memerangi tempat yang dijanji oleh Allah Ta'ala, nak masuk duduk tempat tu. Jadi ada Nabi yang berturutan dilahirkan pada satu zaman. Bahkan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf tu anak beranak pada satu zaman. Pasal apa? Bani Israel ni kalau tak ada Nabi, tak ada Rasul, jadi sesat tu. Bahkan Nabi Musa naik atas bukit Tusina, terlewat berapa hari sahaja, turun-turun sembah dah lembu, patung lembu. Tu Bani Israel punya perangai. Sebab tu banyak Rasul daripada Bani Israel dan banyak Nabi daripada Bani Israel. Tapi orang Arab lepas Nabi Ismail tak ada dah Rasul, sampai Nabi Muhammad pula lahir. Sebab apa kita kata tak ada Rasul? Sebab dalam sejarah Arab kita tak pernah dengar nama Nabi lain. Kalau Bani Israel kita dengar Nabi Yusha, dan beberapa Nabi, saya lupa sekarang, ada banyak Nabi, nama-nama Nabi yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kalau zaman Nabi Muhammad, bila kita sebut Nabi Muhammad tu, sebelum dapat perintah solat duduk di Gua Hira, dia mengamalkan amalan yang dia dapat daripada ajaran
Nabi Ibrahim dahulu. Bukan Nabi lain. Tapi mereka tu walaupun Arab jahiliah, tapi tidak seteruk Bani Israel. Tu. Jadi sebab itu Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi terakhir. Jadi semua rasul ni daripada Adam sampai Muhammad, ini rasul yang wajib kita imani secara tafsir, makna kita boleh sebut satu-satu. Bila tanya Nabi Yusha, Nabi Yusha bukan rasul, boleh tahulah tu. Boleh beza antara Nabi dan rasul lah tu. Bila sebut Nabi Yunus, rasul. Nabi Ilyasa, rasul. Tu makna tahu secara tafsil. Kalau boleh sebut satu-satu lagi baik. Salatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan lebih tinggi dari pangkat mereka itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia, rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali. Banding dengan semua makhluk Allah Ta'ala cipta, maka yang paling tinggi pangkat dan darjatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada Nabi Muhammad, siapa kita tanya? Selepas daripada Nabi Muhammad, siapakah Nabi dan Rasul yang paling mulia? Dan pangkat yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim adalah Nabi Musa. Lepas daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Kalau kita kata Nabi Muhammad terakhir, nombor 25. Yang lepas tu, lepas Nabi Muhammad, nombor 6 Nabi Ibrahim. Lepas Nabi Ibrahim, nombor 15. Nombor 15. Lepas tu nombor yang Nabi Isa, nombor yang 24. Yang kelima, nombor 2. Nombor 3 Nabi Nuh alaihissalam. Dia tak kira turutan, dia tak kira umur. Dia tak kira umur. Kalau kita tengok pada susunan 1 sampai 25 ni, dia ikut umur. Sebab itu Nabi Harun nombor 14, Nabi Musa nombor 15. Sebab pasalnya Nabi Harun tu abang kepada Nabi Musa. Kalau ikutkan, Nabi Musa dulu dilantik sebagai rasul, baru Nabi Harun. Nabi Harun dilantik sebagai rasul kerana dia minta, Nabi Musa minta supaya ada orang yang boleh teman dia berhadap dengan Fir'aun. Maka dilantik Harun sebagai rasul. Nak bimbing Bani Israel sampai ada 2 rasul. Itu perangai Israel. Sebab tu teruk Yahudi sekarang. Lepas tu tapi bila kita kata pangkat yang lebih utama, dia tak kira umur, tak kira siapa lantik dulu, dia kira rasul yang dinamakan sekalian itu ulul azmi. Rasul-rasul yang ada yang digelar sebagai ulul azmi. Kita azan dulu ke? Azan dulu sebelum kita habiskan pasal Nabi ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nabi Ulul Azmi ataupun kita panggil Rasul yang tergolong daripada kalangan Ulul Azmi, artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar, dan yang lain-lain itu terlebih kurang pangkat mereka itu yang tak dapat kita tafsir akan dia. Jadi dalam 25 Rasul yang wajib kita imani, 4 yang paling yang utama iaitu Rasulullah, Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Pasal apa mereka ini lebih afdal, lebih tinggi pangkatnya? Kerana banyak sabar. Kerana banyak sabar. Berbanding dengan Rasul lain ada ujian. Semua Rasul ada ujian. Tapi ujian yang ditimpa kepada 5 Rasul ini banyak sangat, berat sangat. Nabi Muhammad dengan terpaksa berlaparnya, dengan diboikotnya, dengan terpaksa mendapat cemuhan hujanan batu daripada golongan Taif dan sebagainya, macam-macam. Sehingga Nabi Muhammad kata Fir'aun pada zaman aku lebih teruk daripada Fir'aun zaman Nabi Musa. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tu lebih teruk daripada Fir'aun zaman Nabi Musa, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim, kerana teruknya dia berhadapan dengan raja. Mereka 3 yang pertama ni kerana mereka berhadapan dengan raja. Nabi Muhammad berhadapan dengan pemerintah kafir Quraisy. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Kemudian Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kerana itu susah. Banding dengan Nabi lain, dia tak ada raja. Dia adalah ketua dia, tapi tidaklah begitu tinggi dan besar pengaruhnya seperti Namrud dengan Fir'aun. Maka sebab itu mereka menghadapi banyak ujian dan mihnah dalam hidup mereka. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa tu sampai dikhianat oleh pengikut sendiri dan ditangkap untuk disalib, tapi Allah Ta'ala angkat dia balik. Itu Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh tu beratus tahun. Beratus tahun. Umur dia tu 1000 lebih. 900 tahun lebih dia berdakwah. Berapa orang sahaja yang memeluk agama Islam? Yang lain semua kufur. Sebab itu Allah Ta'ala menurunkan musibah tu, turun hujan, banjir. Banjir ni ulama kata 2 keadaan. Sama ada banjir seluruh muka bumi, banjir itu seluruh muka bumi. Dan ada ulama kata banjir itu pada tempat tu saja. Kita tak tahulah hakikatnya. Kalau banjir seluruh bumi itu, makna memang Allah Ta'ala hapuskan semua. Tapi kuatnya kita kata berdasarkan ahli sirah, banjir seluruh bumi. Pasal apa? Kerana bangsa yang ada sekarang dibangsakan pada 3 orang. 3 orang sahaja. Iaitu 3 orang ni anak kepada Nabi Nuh AS. Dia 3 nama apa? Sam, Yafis, dengan seorang lagi nama apa tak ingat, Ham ke apa. 3 bangsa yang ada sekarang. Tak kira lah Afrika ke, orang kulit putih ke, orang Nusantara ke, orang mana-mana ke, bangsa dia akan balik kepada salah seorang daripada 3 ni. Sebab tu Tun Dr. Mahathir pernah digelar sebagai apa? Anti apa? Antisemitik. Betul? Antisemitik. Pasal apa? Dia duduk lawan dengan dia benci sangat dengan Yahudi. Antisemitik. Apa semitik ni? Semitik ni manusia yang berbangsakan Sem. Manusia yang berbangsakan Sem ada 3, iaitu ada 2 yang saya tahu, iaitu orang-orang Yahudi dan orang Arab. Semitik, keturunan yang bangsa Sem, iaitu Yahudi Bani Israel sekarang dan orang Arab sekarang. Dia orang panggil geng-geng Semitik, keturunan Semitik. Tu. Jadi makna banjir tu seluruh muka bumi, nak bagi bersih semua, sebab terlalu dahsyat kekufuran masa tu. 5 ni orang yang banyak ujian. Lepas pada 5 ni, siapa yang ke-6, ke-7 ni payah nak jelas. Ada ulama bincang pun payah nak jelas sebab tidak ada kesepakatan.
Habis pasal Rasul, dan setengah daripada yang jadi Nabi itu, Nabi makna tak jadi Rasul ni. Setengah yang jadi Nabi tapi tak jadi Rasul, iaitu Sayyidina Khidir, yang saya sebut hidup sezaman Nabi Musa AS. Nabi Khidir ni, dia ada kerja dia sendiri, dan dia tak ada umat. Dia tak ada umat, dia ada kerja dia sendiri. Kerja dia tu kita tak tahu. Itu kena bincang lain, buat seminar pasal Nabi Khidir ke. Sebab apa? Kita tak banyak sumber sejarah. Kalau ada pun daripada orang panggil riwayat Israiliyat. Masalah riwayat Israiliyat ni, orang sekarang dia tak terima. Sedangkan Nabi kata riwayat Israiliyat tu kamu jangan tolak dan jangan terima. Mana dengar boleh, tapi tak payah tolak, tak payah terima. Sebab tak ada cara pembuktian kalau pasal riwayat Israiliyat. Dan Khalid bin Sinan, ini khilaf ulama. Ada ulama kata dia Nabi, ada ulama kata dia bukan Nabi. Siapa Khalid bin Sinan ni? Yang menariknya, Khalid bin Sinan ni adalah Nabi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad lahir tu, dia hidup. Dan dia meraihkan kelahiran Nabi Muhammad, sebab dia tahu yang Nabi Muhammad tu Nabi Rasul yang terakhir. Ada ulama tolak, ada ulama kata dia bukan Nabi, mungkin orang yang soleh. Tapi Syekh Abdullah Al-Ghumari, dia ada karang satu kitab yang khusus membawakan dalil mengatakan bahawa Khalid bin Sinan ni adalah Nabi. Ini jarang kita dengar, dan saya pun jarang kajilah pasal ni. Tapi memang ada perbahasan di kalangan ulama bahawa Khalid bin Sinan ni adalah ulama yang adalah Nabi yang ada pada zaman Nabi dilahirkan. Maknanya Nabi duk lahir itu dia ada. Dan dia tahu itu adalah Rasul akhir zaman. Dan dia sambut buat jamuan apa semua kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Dan dia ada mukjizat. Mukjizat dia boleh kawal api. Boleh kawal api. Kawal api tak tahu macam keluar api ke tak tahulah. Tapi dia boleh kawal api. Dia adalah diutuskan untuk menjaga Bani Abbas. Di tanah Arab, ini ada banyak khilaf ulama lah, tapi itu sebagai info pada kita. Kemudian Hanzalah bin Safwan, ini Nabi yang diutuskan untuk Bani Ras, keturunan Ras yang berada di Hadramaut sekarang. Hadramaut tu ada di Yaman. Tapi orang Ras ni jahat sangat. Dia kalau dia tahu ada Nabi Rasul, dia tangkap, dia bunuh, dia tinggal tengah pada pasir tu. Tu jahat orang-orang Bani Ras. Hanzalah bin Safwan, Nabi tapi bukan Rasul. Dan semua yang tersebut itu apabila disebut akan dia, nescaya ia tahu dan mengaku ia di dalam hatinya dengan sungguh jadi Nabi, dan tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia, tetapi jika ia hafaz maka iaitu terlebih baik daripadanya. Ini yang berlaku khilaf. Nabi Khidir pun ada khilaf. Ada orang kata dia bukan Nabi. Tapi sebab apa dia jadi khilaf? Kerana tidak ada dalil yang jelas. Tapi ada ulama kata dia Nabi lah. Jadi kita tahu boleh, tak ada masalah. Tak tahu pun tak ada masalah, sebab dia itu bukan kewajipan mukallaf. Cuma kalau kita tahulah sebahagian Nabi yang bukan Rasul ni, itu adalah lebih baik. Dan setengah, bila nak habis ni? Dan setengah daripada yang wajib i'tikad bahawa jadi Nabi itu daripada semata-mata kehendak Allah, tak dapat bagi sesiapa berusaha walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Kita kena tahu Nabi-Nabi dan Rasul ni dia bukan usaha. Bukan kita kata kena naik pangkat daripada DJ 41 naik 44, langkah 52, langkah lagi jusa. Bukan naik begitu pangkat dia. Dia nak jadi Nabi dan Rasul ni semata-mata pilihan Allah Ta'ala, bukan dengan usaha. Memang berlaku Nabi Muhammad contohnya pergi ke Gua Hira, duduk di Gua Hira, berzikir, berdoa, bermunajat dan sebagainya lah, bermuhasabah dan sebagainya, sampai masa dia dilantik sebagai Rasul. Tapi bukan itu usaha, tetapi dia buat begitu kerana tak sesuai dengan fitrah dia.
Fitrah dia tengok ni bukan ibadah ni. Berhala, duk tawaf dengan menari, dengan tak tutup aurat minara. Hati yang bersih Nabi ni dia rasa tak sesuai. Maka sebab itu dia mengasingkan diri daripada masyarakat. Dia duduk di Gua Hira. Tapi bukan itu usaha untuk jadi Nabi dan Rasul, bukan. Bukan. Dia hanya semata-mata pilihan Allah Ta'ala. Dan wajib i'tikad pula bahawa kesudahan jadi Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tak ada dah Nabi selepas tu. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad SAW, nescaya ia jadi kafir dengan ijma'. Nabi itu khatamul anbiya, penutup bagi segala Nabi. Kalaulah dia penutup bagi segala Nabi, tak ada dah Rasul. Sebab nak jadi Rasul, dia mesti Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu penutup bagi Nabi, maka Nabi pun tak ada, Rasul apatah lagi. Sebab nak jadi Rasul, dia kena jadi Nabi. Mana ada jadi Rasul tak jadi Nabi? Maka Nabi Muhammad penutup bagi Nabi. Maka siapa yang dakwa, ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad, kafir dengan ijma'. Menyalahi syarak, menyalahi hadis Nabi, maka dia sama seperti mendusta hadis Nabi SAW. Dan wajib i'tikad dan mengaku di dalam hatinya. Ini bab kitab dah. Bila bab kitab, kita sambung pada minggu depan, hari Selasa, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.